Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi di page Nadi Duit. Kita akan terus bersiaran di sini dan juga kita akan masukkan kepada page Wan Alwi Data Wizard, YouTube Wan Alwi Data Wizard, Instagram Wan Alwi Data Wizard dan juga akhirnya TikTok Wan Alwi Data Wizard secara 5 minit 5 minit. Dan hari ini kita sambung kembali bicara kita yang tertangguh sebelum ini, di mana kita berbicara tentang 3/4 kompetensi yang dicari-cari oleh majikan, yang juga boleh kita gunakan kompetensi ini untuk usahawan bisnes kecil dan juga kita boleh gunakannya untuk membangunkan pekerja-pekerja kita kalau kita mampu supaya dia menjadikan aset syarikat yang lebih berharga. Kita dah bicara sebelum ini dalam 13 perbicaraan kita, 12 yang kita bicara tentang potensi daripada 3/4 kompetensi ini. Hari ini kita sambung balik apa yang kita nak bicarakan. So hari ini kita dah, sebelum ni kita bicara tentang komunikasi. Hari ini kita masuk kepada tentang interpersonal skill awareness. Kesedaran interpersonal skill. Apa saja berkaitan dengan pekerja kita, malah kalau kita buat bisnes kecil pun, interpersonal skill ni kelebihan, kemahiran perhubungan interpersonal ini merupakan satu perhubungan yang bagus kalau kita sentiasa berhubungan manusia. Kalau bagi pekerja, kita pastikan mereka ada kawan-kawan, perhubungan mereka sesama mereka, perhubungan mereka dengan orang bawah, kalau sekarang mereka dah masuk level bidang supervisor, pengurus, dan hubungan mereka dengan orang atas, dengan pengusaha-pengusaha atas. Semua ini memerlukan kepada satu kemahiran berkomunikasi dan juga kemahiran perhubungan yang cantik supaya pekerja akan lama dengan kita, kita suka pada pekerja. Kalau kita buat bisnes, kita suka pada pelanggan, pelanggan akan suka dengan kita kan. Nampak macam mudah dari sudut bicara, tapi dari sudut latihan, kemahiran, pengalaman itu dia kena sentiasa develop lah dengan perubahan-perubahan zaman. Zaman sekarang ni orang lebih suka digital daripada bertemu kan. Tapi hakikatnya walaupun digital, bahasa yang kita type itu, bahasa yang kita komunikasi secara tulisan yang kita hantar kepada pelanggan, ke pekerja, ke orang atas, ke orang bawah ke, itu juga ada berkaitan dengan kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ini apa maksudnya? Ialah kebolehan, ability kita, kebolehan kita untuk kita notice, untuk kita macam peka, sedar apa yang berlaku dan kita boleh interpretkan dia, dan juga kebolehan bagaimana kita boleh concern dengan feeling, perasaan orang lain. Bukan saja kita concern dengan perasaan kita, kita juga kena concern, ambil berat dengan perasaan orang lain dan kita berkomunikasi dengan mereka dengan satu kesedaran, berkonsepkan empati bersama dengan mereka. Apabila mereka berkomunikasi dengan kita, seolah macam dirasa bahawa kita tahulah apa yang nak mereka bicarakan, apa masalah mereka, apa yang mereka luahkan, sebab kita sentiasa berempati. Empati ni maksudnya bukan kita ya saja. Kalau kita bangkang pun bangkang dalam keadaan empati. Kalau kita bahasa mudah, ada konsep kasih sayang lah kat situ kan, konsep kita nak memahami dia. Itu yang dikatakan sebagai bahasa umumnya sebagai interpersonal awareness. Kalau kita pergi ke detailnya, adalah dia menyatakan bahawa interpersonal ni adalah orang yang memahami kehendak dan kepentingan diri dia apabila dia berkomunikasi dengan orang. Apa matlamat dia dalam komunikasinya itu. Yang keduanya, dia juga sentiasa notice, maknanya dia seorang yang peka sini, dan juga dia boleh interpret secara tepat lah, hampir tepat, apakah perasaan orang lain dengan dia meneliti kepada perkataan yang diluahkan oleh orang tersebut, intonasi bahasanya, intonasi suaranya, cara dia ekspreskan muka dia, kita boleh tengok telinga dia merah ke tidak, cara dia cara dia kerutkan dahi dia, kening dia, cara dia bercakap dengan mimik mukanya, dengan gerakan tangannya, gerakan badan, body language-nya itu, dan juga dia juga concern bukan sahaja bahasa yang diluahkan, dia juga melihat segala gerakan-gerakan yang tidak dikatakan sebagai bahasa verbal. Non-verbal behavior ni, gerakan-gerakan itulah yang kadang-kadang ada maksudnya. Kadang dia mengungkapkan satu kata-kata lain, tapi kalau kita concern, kita boleh tengok gerakan itu seorang macam tak cantum dengan apa yang dia ungkapkan, dan dia ada benda yang di sebalik apa yang dia nak bicarakan. Itu berkaitan dengan interpersonal awareness. Maksudnya dia macam peka lah bicara orang, dia tengok semua, dia tak tengok perkataan sahaja. Dan juga dia boleh react dengan situasi-situasi yang berlaku, dan dia boleh dia boleh tengok ke depan apa yang akan berlaku lah. Itu yang berkaitan dengan interpersonal awareness. Apa lagi yang berkaitan dengan interpersonal awareness? Kalau kita pergi yang lebih detail kan. Okey. Kalau kita pergi yang lebih detail lagi, kita melihat bahawa orang yang berkaitan dengan interpersonal awareness ni, mereka ni adalah orang yang
kalau dia bercakap dengan seseorang, dia cuba nak mendengar sepenuhnya apa saja idea dan juga concern yang dinyatakan orang di hadapan dia. Mana dia good listener lah. Dan juga dia cuba nak memahami kekuatan dan kelemahan orang yang berada di hadapannya. Di samping itu juga, dia juga memahami apakah perkara-perkara yang tidak dinyatakan secara verbal. Dia unspoken meaning in a situation ni, dia melihat sesuatu itu. Dan juga dia juga orang kata apa, boleh address mengikut kehendak orang itu. Maknanya dia pandai membayangkan bahasa, dia faham dan dia menyebabkan orang tu akan tertarik dan suka kepadanya. Dan juga dia seorang yang orang kata dia melihat macam kalau orang duduk dengan dia, bahasanya itu bukan bahasa-bahasa yang mengganggu emosi orang. Bahasanya itu bahasa yang penuh dengan kemesraan. Ini macam kalau kita baca ilmu dakwah kan, yang seorang da'i lah. Da'i dia berhubung ke cara kelembutan perhubungan itu menyebabkan orang tertarik dengannya. Dan dia boleh handle tentang isu-isu sensitif. Maknanya berbicara dengannya, isu sensitif ini tidak meledak menjadi panas. Dia pandai yang itu. Itu berkaitan dengan interpersonal awareness. Tapi kalau interpersonal awareness ini, dia akan pergi juga kepada mempengaruhi orang. Kalau nak pengaruhi orang ni, maknanya dia seorang yang ni yang seterusnya, yang ke-14 lah, kompetensi yang ke-14. Dia seorang yang pandai untuk mendapatkan sokongan, support daripada orang lain kepada apa saja proposal, projek, solution, idea yang dinyatakan. Kalau dia present sesuatu itu, dia suka mengambil win-win situation dengan orang lain. Kalau dia deal win-win situation, itu yang dia fokus. Bukan dia nak menang dia saja atau bagi orang lain menang, tapi dia mesti win-win situation. Dan juga dia akan mengajak orang supaya terlibat sama dalam proses untuk membuat keputusan, kerana baginya ialah dia mesti dapat support, itu yang penting. Ni pandailah kalau nak dapat keputusan, nak dapat sokongan dalam membuat keputusan, ngajak bersama ni, tengok level. Kalau kita level atas, lain cara kita gerak kita level bawah lain. Kalau kita berhubungan dengan orang ni lain, dia ada skill dia sendirilah, dia tidak boleh ajak semua orang macam tu. Dia mesti ada certain level. Sebab tu itu kemahiran-kemahiran yang perlu ada lah. Dan seterusnya juga ialah baginya ialah dia nak komitmen. Apabila dia menyatakan sesuatu itu, dia nak pengaruhi orang itu, dan sekali dia selepas dia pengaruhi orang, dia akan meminta komitmen. Itu yang berkaitan dengan bagaimana dia mengaruhi orang lain. Dan juga dia lebih fokus kepada solusi yang akan memberikan manfaat pada ramai parti yang terlibat. Dan juga dia akan cuba dapatkan senarai lah. Kalau dia berhujah, dia ada listkan rujukan pada siapa. Dia mesti ada rujuk dia pada siapa. Kerana rujukan itu pada orang-orang yang dihormati orang lebih memberikan pengaruh kepada orang lain. Di samping itu juga dia berkawan dengan orang-orang yang expert ni lah, supaya orang nampak bahawa dia adalah geng dengan orang expert dan dia ada satu ilmu kemahiran yang boleh orang hormati. Di samping itu juga dia membangunkan dirinya dengan indirect strategi, dan juga dia akan bangunkan orang lain juga berkaitan dengan strategi-strategi yang orang nampak bahawa dia boleh disandarkan. Ini antara orang-orang yang hebat dalam yang kita nampak influence dia bagus. Di samping itu juga dia seorang yang boleh mengawal isu-isu kritikal. Dia ada banyak-banyak idea yang secara praktikal yang boleh kita amalkan lah. Di samping itu dia adalah seorang yang structured situation. Maknanya apa saja yang berlaku dalam kehidupan dia, dia akan strukturkan semua situasi itu, dan dia akan selesaikan satu-satu sehinggalah orang melihat bahawa dia seorang yang boleh dihormati, boleh ditaati, boleh disandarkan kerana dia pandai menyusun struktur-struktur yang bagus. Okey, kalau orang ini juga kita tengok dia bekerja yang boleh memberikan impress kepada orang lain, di mana dia bekerja lebih harder daripada orang lain. Kalau dia buat sesuatu itu, kita nampak sesuatu itu memang menjadi. Itu yang menyebabkan orang banyak menyokongnya. Di samping itu dia punya perhubungan memang perhubungan yang tip-top lah. Maknanya dia dapat intrapersonal dia dan interpersonal dia memang bagus, yang dia menyebabkan dia boleh menguasai orang lain lah, terutama dari sudut pandai informasi, intelijen. Kalau dia sudut kerjaya support, potential. Kalau seorang yang potential business, dia pandai, dia boleh ledakkan bisnes. Ini semua sesuatu skill-skill yang perlu dipelajari oleh business owner dan juga oleh pekerja, bagaimana mereka nak menjadikan diri mereka ni sesuatu yang boleh mempengaruhi orang lain. Bukan mudah, tetapi boleh dipelajari. Di samping itu juga dia seorang yang suka tahu tentang orang lain. Dia tahu bukan nak menyibuk, dia tahu untuk membangunkan orang lain, dan juga dia tahu bagaimana
untuk dia membina kekuatan yang paling pentingnya dia boleh support bisnes kalau dia seorang business owner, kalau pekerja dia boleh support gerak kerja supaya gerak kerja itu menjadi lebih bagus. Dan juga kita melihat kepada bagaimana tepatnya dia untuk deal dengan situasi-situasi dan melihat aplikasi-aplikasi yang implikasinya, kesan-kesannya pada jangka panjang, jangka pendek menyebabkan orang rasa aman duduk dengan dia dan orang rasa memang dia seorang yang boleh membangunkan orang lain sebab dalam dunia sekarang dunia yang akan membangunkan orang lain itu yang paling penting kan. Itu antara yang 13 dan 14 yang kita bicarakan. InsyaAllah kita sambung balik nanti. Mudah-mudahan doakan supaya kita boleh terus berbicara sampai akhirnya 34 ini di mana esok akan datang nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita nak membina collaborative relationship, hubungan yang kolaborasi ini dengan orang lain juga berkaitan dengan influence others, juga interpersonal dan intrapersonal. InsyaAllah kita jumpa lagi. Best. Anda sentiasa terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.